Salam Ustaz, kalau kita tahu seseorang mencari rezeki dari hasil yang haram, perlukah kita beritahu orang lain supaya tidak makan minum di rumahnya, contohnya ketika ziarah raya? Baik, kita tak tahu yang dia tu jamu kita benda yang haram ataupun benda yang halal. Kita pergi rumah dia jamu kuih semprit, jamu pula air dalam botol buat ais. Kita kata jangan makan, dia tu tikam duk nombor ekor. Masalah kita tahu ke dia beli semprit, dia buat kuih semprit tu duit haram? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Jadi bila kita tak tahu, pulanglah pada kita. Lain kalau kita tahu bahawa duit tu duit haram, tapi kita tak tahu. Memanglah dia tikam nombor ekor, tapi mungkin dia buat kuih tadi, dia beli margarin, tepung semua tu menggunakan duit halal. Kita tak tahu. Jadi kalau tak tahu, halal lah. Tapi kalau dah rasa tak nak makan, takut kita makan duit haram, pasal dia kerja ataupun dia suka tikam nombor ekor misalnya, pergi rumah dia, ziarah dia, bila dia jemput makan, minta maaf, saya puasa apa hari raya pertama ni, kalau gitu ziarah dia hari raya kedua, raya Aidilfitri, raya yang kedua. Kan, contohnya. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz, nak tanya, kalau si suami ni dah murtad sebab dia selalu mempertikaikan kuasa Allah, isterinya okey, apakah hubungan suami isteri itu masih sah? Ya, jadi nak menentukan murtad ke, bercerai ke, nikah sah ke, rujuk ke, biar mahkamah. Sila ke mahkamah. Ya, kita tak mau kita bersuamikan satu suami yang telah rosak akidah dia. Okay, dah murtad, kita pejabat agama mengadu, buat aduan, minta permohonan pada mahkamah, kalau minta pengasingan sementara untuk menyelamatkan keadaan sehingga disahkan status sama ada dia masih Islam ataupun tidak Islam. Daripada Nia Sari, Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan yang boleh kita lakukan untuk bermimpi baginda Rasulullah? Ada satu buku amalan untuk bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Saya rasa buku tu ditulis oleh Ustaz Hanif Ghazali. Jadi dapatkan buku tu di kedai buku, kedai kitab. Tajuk dia Amalan Bertemu Rasulullah dalam Mimpi, tulisan Ustaz Hanif Ghazali, insya-Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Daripada Nurul Asyiki Abdul Halim, bolehkah kita meninggalkan sahabat-sahabat yang berakhlak tidak baik ataupun kita teruskan bersahabat dengan harapan kita dapat bimbing dia ke jalan yang baik? Ya, kita kena pilih kawan yang baik. Sebab kawan ni mempunyai pengaruh yang cukup dekat dengan kita. Betul kita boleh berkawan, betul kita boleh bersahabat, tapi jangan kita jadi musibat pula lepas tu. Berkawan untuk berdakwah, bersahabat untuk berdakwah. Kalau kita tengok lepas kita berkawan, lepas kita bersahabat, kita pula dah mula agak luntur pegangan kita terhadap agama, maka pada masa itu menjarakkan diri lebih selamat. Tetapi tidaklah sampai putus silaturahim. Jumpa tegur lagi, cuma tak ada lah lepak macam dulu dah. Sebab mereka ni tak semayang. Kita ajak semayang, dia tak nak. Kita ajak semayang, dia pulau kita, dia marah kita. Dia kalau begitu, pasal kamu tak semayang, aku minta maaf, aku nak pergi semayang. Tapi kalau jumpa tepi jalan, tegur juga. Sebab semayang ni tiang agama, Imaduddin. Bolehkah kita berkawan dengan orang yang tak semayang, yang terang-terang menderhaka kepada Allah? Dengan Allah pun dia derhaka, buat kawan dengan siapa? Kita tak fikir ke dia tak semayang dan kita jadi kawan dengan dia? Dia terang-terang lawan Tuhan, kita buat jadi sahabat pula, tak kena, tuan-tuan. Baik, lagi. Assalamualaikum Ustaz, daripada Syazwan Rusli, makruhkah kalau lepas ambil wuduk kita lap sikit sebelum kita nak semayang? Tolong jawab. Baik, jadi setengah-setengah tempat mazhab dia lepas ambil wuduk boleh lap lah. Macam kita ni, biarlah dia kering sendiri dia.
Ya, mazhab kita ni setengah mazhab disuruh lap pasal sejuk. Sejuk tuan-tuan, sebab tu dia setengah tempat kalau kita pergi di negara lain, di tempat wuduk dia orang tu susun kain tuala. Habis ambil wuduk lap, susun balik. Saya mula-mula pergi tu tengok apa hal banyak kain tuala gantung dekat tempat wuduk ni. Bila ambil wuduk tuan-tuan, sejuk sungguh air dia. Hui, semayang mau menggigil. Oh, patutlah tadi saya tengok dia orang lepas ambil wuduk dia orang lap supaya tak sejuk menggigil waktu semayang. Dia tengok pada keadaan kita. Wallahu a'lam. Hukum memasang bahur dalam rumah. Setahunya bahur ni berasap dan asap ni makanan jin. Bahur. Oh, dah. Pewangi. Okey. Dia nak bagi wangi rumah. Ya, nak bagi wangi rumah. Tak apa harus supaya rumah tadi ni jadi wangi ni. Tak jadi masalah apa. Ya. Ustaz Zuban Rusli kecewa ustaz tak jawab soalan dia. Itu saya pun tak tahu soalan apa. Saya tukang jawab ya kan. Tukang bertanya Ustaz Amin kena cari soalan apa. Saya tak tahu soalan dia apa. Ya. Tak jumpa dah ke atas. Oh, dia terlajak ke atas. Ya, terlajak ke atas. Ya, lagi. Salam Ustaz daripada Nur Atira Zakaria. Berdosa tak merajuk dengan suami atas sebab-sebab tertentu? Sebab apa nak merajuk, nak tarik muka masam tu buat saya apa? Okey, nak tarik muka masam apa? Sebab apa? Okey, jadi kalau kita merajuk, suami panggil kita tak jawab, suami panggil tidur kita tak jawab, suami tegur kita tak jawab, tarik muka masam satu lahzah sekalipun, jaga-jaga tuan-tuan. Dalam kitab ada sebut mana-mana isteri yang menarik muka masam satu saat, satu detik, satu lahzah sekalipun, ada hukum tu. Jadi kalau kita merajuk dengan suami, cakap elok-elok. Abang, saya terasa dengan abang. Cakap elok-elok. Tak payah nak tarik muka panjang sejengkai bibir, jawab tak jawab, bagi salam tak jawab, makan tak makan, semua profesional. Pasal apa nak merajuk? Bukannya kenyang dengan merajuk ni. Kenyang ke dengan merajuk ni? Dengan merajuk ni tambah duit dalam bank kah? Dapat barang mas pergi ketiak dak juga. Lagi sakit hati lagi dah. Kena pula suami tak kisah nak merajuk aku suka hang, aku nak keluar lagi kita sakit hati. Jadi secara gentlewoman, cakap elok-elok dengan dia. Apa dia yang kita tak puas hati, minta settle elok-elok. Baik. Daripada Syafiq Bang Fist Boys. Ustaz, saya nak tanya, Nabi larang kita makan sambil berbunyi-bunyi. Adab ketika makan. Apa hukum orang yang selalu jual makanan secara live tapi makan pun berbunyi-bunyi? Dia tak elok adab. Tu contoh makan bunyi. Kita kalau makan sebelah dia, kita pun susah juga. Ya, susah hati kita kalau kita dapat makan. Tu. Jangan. Okey, nasihat dia jangan duk makan macam tu. Orang Batu Kura kata duk makan pelecak nama dia. Okey. Lagi? Boleh tak amalkan solat witir 1 rakaat selepas solat Isyak? Boleh, harus. Okey, harus insya-Allah. Datuk tak nak menyanyi ke malam ni? Malam ni tak ada sikit gigi. Tunggu gigi saya elok sikit. Gigi tak elok lagi tuan. Minta maaf tuan. Zikir yang terbaik bagi orang perempuan yang sedang dalam kedatangan haid. Ya? Zikir terbaik. Apa saja zikir. La ilaha illallah pun boleh. Ya, la ilaha illallah boleh, subhanallah boleh. Apa pun tak apa zikir kerana Allah insya-Allah. Yang mudah pada kita.